Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama Coach Alan lagi pagi ini bersama dengan dalam sesi ukiran minda pagi. Dan tajuk hari ini Coach nak sampaikan mengenai ego. Jadi kenapakah ego, apakah kita ada ego dalam menghalang kita daripada sukses? Macam mana tu? Jadi apa khabar semua? Boleh dengar ke suara Coach? Okey, semua clear? Sebelum Coach teruskan, nanti perasan pula cakap seorang-seorang. Jadi secara ringkasnya Coach akan teruskan masuk dalam poinnya. Dan sekarang ni kalau kita tengok ramai orang macam, bukan ramai lah, ada lah orang kan yang sampai sekarang mungkin dia tak boleh nak selesaikan masalah turun berat badan dia, ataupun dari segi dia sukses dalam dia punya usaha dia, kerja dia, perniagaan dia. Dan the worst thing lagi ialah bila dia rasa dia mempunyai masalah dan dia melihat orang lain yang sukses, tapi dia juga tak mau belajar daripada orang tu. Dan bukan sahaja tu, bila seorang yang successful, orang yang berjaya memberi teguran ataupun bersedia untuk menunjukkan dia jalan kan, dia pun membentangkan okey ini cara, dan orang ni juga boleh menegur, kalau saya tak suka macam tu, saya tak boleh macam ni. Nampak tak? Dia dah lah tak turun berat badan, dia dah lah masih besar lagi, dia dah lah masalah apa, nampak pun beritahulah kawalan diri sendiri pun out of control, tapi dia lagi boleh memberi teguran kepada orang, kau punya cara ni tak betul lah. Ataupun kalau aku tak boleh macam ni, kalau aku tak boleh macam ni. Siapa rasa pernah jumpa orang macam tu kan? Dan sebenarnya kenapa dia boleh lagi memperbetulkan orang ataupun memperkuatkan dia punya pandangan dia, padahal ternyata dia sendiri pun tidak berjaya kan? Jadi yang ini yang kena cerminkan diri sendiri dulu. Kenapa kita bertindak macam ni? Kenapa? Sebab bukan orang lain, Coach sendiri pun dia ada banyak level of ego ni. Ada yang ego yang betul-betul tak ego yang besar punya ego kan, sampai memang ternyata kau sendiri memang nampak tak berjaya pun, tak successful pun, tapi bila ada benda baru nak masuk ataupun nak ubah you ke apa ke semua, itu nampak sangat dia punya rejection dia. Tapi ada pula tahap ego yang kecil-kecil ni, kita dah berjaya tapi mungkin boleh berjaya lagi. Dari segi itu pun kadang-kadang ada juga dia punya tahap macam itu. Ramai orang semua ada. Coach pun ada juga kan. Berapa lama Coach nak belajar Facebook, buat sendiri, setahun buat sendiri kot, setahun buat sendiri buang masa. Jadi lama-lama berguru juga. Sama juga dengan turun berat badan, kena berguru juga kan. So tapi sifat nak belajar ni yang Coach nak sentuh kat sini kan. Jadi yang pertama tadi, isu yang pertama itulah, apakah aku tahu cara nak turun berat badan, tapi kalau aku tahu, kenapa aku tak turun juga? Kalau sebenarnya kau betul-betul tahu, kenapa kau masih gemuk lagi? Kalau sebenarnya kau betul-betul tahu nak berniaga ni, kenapa kau masih lagi susah? Dan kemudian jadi yang ini yang you kena cerminkan diri sendiri kan. Apakah aku ni terlampau melayan sangat ego aku, sehingga kan benda baru nak masuk pun tak boleh. Ini penting sebab dia lah juga you punya, orang kata, dalaman tu, dan dia lah juga yang menghalang. Dia tak keluar lagi, di dalam tu saja dia dah halang kita daripada nak belajar benda baru, nak menjadi orang yang berjaya. Jadi ini aku nampak lah selalu orang kan, bila dia contact kita, dia PM kita, sometimes kalau Coach ada masa, Coach akan tanya terus, apakah breakfast anda tiap pagi? Ternyata breakfast saja pun dah fail lah. Okay? Dan bila kita bentangkan kita punya program, saya tak suka macam ni, best tu. Orang tu ada masalah, mungkin dia 90 kilo, dan bila kita tanya pula breakfast dia pun bentangkan breakfast dia pun dah fail dah. Lepas tu bila kita bentangkan kita punya method, dia kata, oh saya tak sesuai dengan benda ni.
Kenapa you cakap you tak sesuai? Memanglah you tak sesuai sebab you memang dah mengamalkan benda yang tak sihat. You mengamalkan benda yang sihat, benda baru datang, you nampak macam memang tak sesuai. Cara sekali itu coach pernah bentangkan satu cara ni kepada seorang lah, okey. Kemudian bila dia tengok, dia cakap, maknanya kalau saya ikut ni, saya tak boleh makan burger lagi. Saya pun fikir, coach pun fikir kan, burger tu bukan nak naikkan berat badan dia. Habis, kenapa kau tak bersedia nak, patutnya dia cakap macam ni. Macam, tak boleh makan burger ya. Okeylah, saya akan usahakan. Yang ini bersifat terbuka. Tapi, kalau saya, maknanya saya tak boleh makan burger lagi. Macam dia mempersoalkan. Dia dah lah tak berjaya. Dia dah lah masalah berat badannya. Tapi dia mempersoalkan orang yang berjaya dan telah membantu ramai orang. Bukan nak kata coach tu perfect, tak. Tetapi kalau dibandingkan, nampak dari segi fizikal pun kita nampak, okay? Ini bukan nak merendah-rendahkan orang, bukan. Please don't get me wrong. Bukan kata mentang-mentang lah aku gemuk, kau kutuk aku, bukan. Penghasilan dia daripada lifestyle kita punya gaya hidup kita yang menghasilkan apa yang kita ada sekarang. Kalau kita malas, kalau kita tak nak belajar, kalau kita tak nak bekerja, apa hasil keadaan kita? You tahu kan? Tapi kalau sebenarnya kita rajin bekerja, kita rajin belajar, kita rajin berguru, apakah penghasilan kehidupan kita? Kita tahu kan? Jadi sama juga. Kalau kita tengok Nabi SAW pun, perjalanan Nabi, semua Nabi-Nabi yang ada pun perjalanannya bukan senang. Bukan senang untuk mendapatkan mardatillah tu, kan? Walaupun jalannya ada, jalannya boleh dicapai, tetapi you kena buktikan diri you bahawa you memang ikhlas kerana Allah, ikhlas bekerja dan sebagainya, dan Allah akan dan di situlah. Jadi Nabi-Nabi pun terpaksa melalui semua dugaan-dugaan tu. Adakah orang beriman boleh mengatakan bahawa dia akan masuk syurga tanpa diduga seperti orang yang terdahulu? Jadi kita kena fikirlah, kita kena terima hakikatnya bahawa kita kena lalui satu benda yang tak selesa untuk berubah. Okey. Jadi itu yang pertama coach saya sampaikan ni. Jadi sebenarnya dah banyak dah coach dah campur-campur dah point ni kan. Macam itulah, macam saya tak suka, saya memang macam ni. Ini pun memang satu benda yang biasalah. Jadi di situ ada ego dia, okey. Ego lah dia punya the enemy of success tu ialah ego. Jadi kita berhati-hati dalam diri kita ni supaya kita terjaga dari sifat ego yang boleh membawa kita luar daripada kawalan kita. Kemudian yang macam mana kita nak menghadapinya? Ini coach nak bagi tips lah, okay? Macam mana coach nak menghadapinya? Coach ni bukanlah orang yang betul-betul successful, tapi alhamdulillah bersyukur sangat-sangat bahawa cukup apa yang Allah beri, banyak kelebihan, kan? Yang Allah beri, alhamdulillah. Tapi apa yang coach boleh share dengan you all semua, satu daripada apa yang amalan coach yang ada pada diri coach ialah bersikap bersedia untuk belajar. Bersedia untuk belajar itu adalah satu sikap yang ada pada coach, alhamdulillah. Dan bila coach belajar dari seorang itu, kita mengambil mana yang baik. Manusia ni dijadikan Allah, ada yang baik, ada yang buruk. Kita ni ada kebaikan kita, ada keburukan kita, okay? Ada yang kita punya kelebihan, ada yang kita punya keburukan. Sama juga dengan kita punya guru, sama juga dengan orang yang kita nak belajar, dengan lecturer kita, dengan mak bapak kita, dengan pemimpin kita, semua sama. Sekarang ni diri kita ni, adakah kita nak melihat kebaikan mereka ataupun kita nak tengok keburukan mereka? Jadi bila kita belajar ni, adakah kita belajar dengan melihat kebaikan mereka atau keburukan mereka? Memanglah kalau kita nak tengok keburukan mereka banyak. That's why dalam doa Nabi SAW pun ada yang minta, ya Allah, tutup keaibanku, okay? Tutup ke aibku. Jadi memanglah kalau sekiranya macam kita nak belajar pada seorang tu, kita nampak keburukan dia, dia ni macam ni, dia macam ni, kau tengok keburukan dia je, macam mana nak belajar? Sebab orang tu memang ada kelebihan dia. Jadi coach punya satu daripada sifat coach ialah, antaranya ialah memang kalau coach nak belajar pada seorang tu, coach akan ambil benda yang baik je.
Bukan nak kata jangan jadi complainer, tapi kalau you over jadi complainer, you akan jadi complainer forever. Complain je. Okay? Tapi kalau sebenarnya kita mengambil yang baik ni, kita tengok, okay, dia mempunyai result, okay? Dia ada result dan dia macam ni. Okay, apa yang aku boleh belajar daripada dia? Kan? Dia patutnya ada sifat macam tu. Dan jadi yang the important thing is kita kena rendahkan diri kita. Macam katalah sekarang ni kita ada cawan, okey, ada cawan yang ada isi air. Kemudian kita nak pindahkan ke cawan yang lain. Mana satu yang patutnya rendah? Okey, ada air di cawan ni dan tak ada air di cawan ni. Jadi kita nak pindahkan air ni, mana satu yang sepatutnya cawan tu yang mana yang rendah? Yang menerima ni patutnya rendah kan? Boleh tak kita naikkan dia? Boleh kita nak cuba sampaikan air tu naik atas? Boleh tak? Macam tak logik kan? Jadi kita kena rendahkan, okay, cawan yang nak menerima ni supaya yang nak memberi ni boleh memberi. Jadi kebanyakan masalah kita ialah bila kita nak belajar ni, kita punya ego tinggi sangat. Kita naikkan diri kita sehingga tak boleh nak belajar. Jadi kita kena husnuzon, kita kena rendahkan diri kita supaya berkat. Dan itulah orang kata hormat guru. Kenapa nak hormat guru tu? Bukanlah guru tu macam Tuhan ke apa kan? Bukan. Sifat ilmu yang kita nak pindahkan ni mestilah kita dalam keadaan yang merendah diri. Okey? Jadi itu antara satu benda yang penting. Dan bila kita nak belajar ni, janganlah kita fikir pasal macam terlalu banyak dia punya fikiran ni. Terlalu banyak macam nak belajar dia kan, nak masuk, nak sign up program ke, nak sign up kelas ke, nak ni. Terlalu banyak dia punya fikiran. Kalau lah you lalui saja, you tak suka, tak apalah, you keluarlah balik. Tapi ini sebelum masuk ni banyak sangat fikiran, banyak pasangan persoalan dia. Macam seolah-olah kita nak meninggalkan kita punya negara untuk pindah kepada negara baru. Macam tu dia punya susahnya nak belajar tu. You belajar 10 kursus you belajar, mungkin yang bagus, yang terbaik, yang akan mengubah you kehidupan mungkin 1 atau 2 je. Daripada 10 you ikut, 10 kelas yang you ikut, mungkin 2 ni saja yang akan mengubah you. Tapi you mendapatkan 2 ni, you perlu 10. Kan? You perlu 10 untuk dapatkan 2 ni. Kalau you pergi 1, kemungkinan you tak dapat langsung. Sebab katalah dia punya ratio is 2 to 8, 2 to 10. 2 to 8 kan? Ada ratio dia. Kita dapat 1 saja. Adalah kemungkinan je 1 tu yang terbaik selama-lamanya. Tapi ada juga besar kemungkinan, 80% kemungkinan bahawa dia ni tidak membawa kesan. Sebab kita nak lengkapkan kepada 10 baru kita dapat 2. Nampak tak? Jadi it's a game of number. So you have to keep on belajar. Daripada banyak-banyak kita belajar tu, mungkin ada 2 saja ataupun 20% saja yang membawa impact kepada kehidupan kita. Jadi ini masalah orang ni. Bila dia nak pergi saja belajar, dia fikir macam-macam. Dia fikir pasal duit lah, dia fikir pasal masa lah, dia fikir pasal ni lah, dia fikir pasal tu lah. Semua dia fikir lah, 10 tahun tak belajar apa. Jadi macam mana bila tak belajar apa ni, macam mana boleh kita menangani diri kita, ego kita, dan sampai bila lah kita macam tu juga. Okay? Siapa yang bila naik berat badan ni tak boleh turun-turun, tak reti nak turun pun. Kenapa tak belajar? Mesti macam-macam kan? Saya tak suka macam tu. Saya kalau macam ni, saya kalau boleh nak cari macam ni je. Macam-macam lah tu. Macam-macam lah. Dia memperkuatkan lagi. Yang dahsyat sekali tu, dia memperkuatkan lagi dia punya keegoan tu. Bila orang macam ada tegur dia sikit, dia bagi benteng lagi dia punya ego dia. Perasan tak perasan, kadang-kadang kita ni bersikap defensif yang luar biasa. Kita defend gila-gila kita punya kelemahan tadi. Padahal orang ni datang berusaha nak ubah you, berusaha membawa perubahan, membawa kebaikan, membawa manfaat kepada you, tapi you bentengkan lagi benda tu. You tak nak bagi dia masuk dalam you punya life. Jadi siapa yang rugi? Jadi itu yang antara satu benda yang coach nak sampaikan pagi ni, walaupun taklah panjang sangat, pendek. Tengok macam mana you all ada apa-apa ke nak bertanya kat coach pagi ni. Ada 3 komen. Sorry, komen tak jumpa kat sini kan. Okey, Waalaikumsalam Ridwan, Waalaikumsalam Nur Syakira, Waalaikumsalam
Gigi, waalaikumsalam. So jadi berapa minit dah coach cakap ni? Dalam tak tahu berapa minit 18 minit. Jadi itu je lah yang coach nak sampaikan hari ni. Walaupun pendek, ringkas, tetapi kalau sekiranya tidak dilihat dari segi dalaman, dia akan menjadi satu penghalang bagi kita untuk berjaya sampai bila-bila. Okay, itulah coach share tadi. Antara satu benda yang coach ada ialah coach memang bersikap terbuka bila belajar dengan orang. Coach banyak mentor-mentor yang coach dah belajar. Ada satu orang ni memang daripada US. Dia muda boleh coach sikit, tapi dia mempunyai pengalaman. Dan dia memang selalu boleh tahan jugalah kan. Bila kata-kata dia tu pedih juga. Kata-kata dia pedih kan. Dia ni, tapi because coach nampak dia ada value. Banyak benda coach boleh belajar. Coach tolak tepi semua kelemahan dia. Kalau dia cakap macam, yelah American kan, kalau cakap tu main bahasa je. Jadi kita pun kawal. Jadi bukan kawal apa, kita macam ignore je. Jadi kita membesarkan kebaikan dia. Kita membesarkan kebaikan dia. Selepas 2 tahun coach bersama dengan dia, 2 tahun coach bersama dengan dia, barulah coach jauhkan diri. Bukan jauhkan diri, tidak lagi bersama dengan dia. Dan apabila dia balik ke US, dan satu hari kami masih lagi ber-Facebook lagi, dan dia nampak kejayaan coach di Malaysia, alhamdulillah. Dan dia selalu tegur tahniah, dia kata congratulations, I'm proud of you, dia cakap. Dan coach akan selalu kembalikan kredit tu pada dia. Walaupun coach macam banyak tak ada dendam, bukan dendam, tapi macam orang kata banyak terasa jugalah waktu tu, tapi alhamdulillah sekarang lupa je. Jadi bila dia cakap macam tu, kita kembalikan, because of you, you are my mentor, you kembalikan kredit tu pada dia kan. Jadi sebab apa? Memang betul. Jadi ketika tu memang kita kena downkan diri kita untuk belajar. Kalau tidak, tak ada benda, kita pun tak boleh belajar benda-benda baru dalam kehidupan kita. Okay, so jatuh pula dah aku punya pen. Sekejap tengok ada apa-apa lagi tak komen kat you all ni. Tak ada So itu saja daripada coach. Tolong like lagi button kita kan. Kalau boleh share, komen kan. Bagi orang yang tengok recording ni, komen sikit-sikit lagi supaya naik lah coach punya dalam. Kita tahulah Mark Zuckerberg kan. Mark Zuckerberg ni dia buat, walaupun kita buat live dekat kita punya follower, tak sampai semua. Melainkan you bantu coach untuk sampaikan kepada follower. So itu saja daripada coach. Yang benar dari Allah, yang silap itu kelemahan coach. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elakkan ego. Bye.